Assalamualaikum dan hai. Jadi bertemu kita lagi di dalam segmen Borak JC. Jadi seperti dekat thumbnail aku dan juga korang boleh tengok di background aku ni. So JC yang aku akan review untuk hari ni adalah Terengganu FC Home untuk tahun 2022 lah. Jadi tanpa buang masa, kita tengok JC Home untuk pasukan Terengganu FC. Jadi ini adalah pandangan hadapan untuk JC Terengganu FC Home, dan ini adalah pandangan belakang untuk JC Terengganu FC Home. Jadi untuk tahun ni Terengganu FC kembali menggunakan apparel Umbro lah. So apparel Umbro tapi dibawakan oleh Al Ihsan lah. Okay, first of all, konsep untuk warna JC pada kali ini, kita seperti kita tahu, sebelum ni Terengganu adalah biasanya home dia adalah berwarna putih. Tapi untuk kali ini diorang balik semula kepada warna asas mereka lah, iaitu warna hitam belang lah, belang hitam putih lah. Jadi pola yang dikenakan pada baju ini adalah, aku rasa pola biasa saja. So ini adalah pola biasa, dan collar yang dipakaikan adalah collar bulat, dan di bahagian cuff dia tak ada rib cuff macam biasa. So dia just normal standard kain macam biasa sajalah. Kain yang dipakaikan pada JC ni, so first dia ada, tak silap aku, dia ada dua jenis kain utama. Dua jenis kain yang utama. So di bahagian hadapan ni, ini adalah kain, aku boleh katakan sebagai kain plain. So the exact name aku tak sure, tapi daripada pemerhatian aku, depan ni adalah kain plain. Dan di bahagian belakang ni, dia macam kain mesh, ataupun dia ada macam kain jekat pun ada juga. Dia nampak sikit-sikit macam jekat, dan dia ada sikit-sikit nampak macam mesh lah. So aku tak sure either which one is the specific untuk nama kain ni lah. Tapi dia as per yang korang nampak dalam video aku ni lah. So untuk sponsor pula pada baju ni, kesemuanya pada baju ni, okay, ini agak special sikit. Dia agak lain daripada yang lain. Dia menggunakan teknik silk screen. So seperti korang tengok di collar ni, okay, di collar ni, so ini adalah teknik silk screen. Begitu juga dengan logo Umbro dan juga logo Terengganu FC ni. So ini memang totally menggunakan teknik silk screen lah. So di sleeve ni pun sama, perkataan satu. So di bahagian atas ni pun semualah. Begitu juga dengan bahagian belakang ni. So kesimpulannya, kira ni adalah salah satu, aku tak tahulah, pendekatan yang baru lah daripada Umbro untuk JC Terengganu FC ni lah. Teknik silk screen ni memang sebenarnya lebih popular kepada t-shirt lah, mainly macam t-shirt I Love PD, t-shirt Visit Langkawi. So dia lebih kepada t-shirt macam tu, banyak menggunakan teknik silk screen lah. So samalah, ini adalah teknik yang digunakan juga pada JC Terengganu FC ni lah. Baru-baru ni juga ada viral, sleeve ni satu ni terbalik. So make sure everything yang ada pada baju ni ditampal pada positioning yang betul lah. So kalau salah, aku rasa korang boleh market claim balik lah dekat tempat mana yang korang beli lah baju ni. Okay, untuk konsep yang diketengahkan pada baju ni adalah konsep nelayan lah. So seperti kita tengok pada dekat video pelancaran JC Terengganu FC. So first dia ada nelayan yang tengah kain pekat tu lah. So kita boleh nampak ada corak grafik kat sini. So dia ada corak yang ni, corak macam umpama jala lah orang kata. So umpama jala, and di bahagian top bag ni dia ada sampan lah. So ini dia menunjukkan kira filosofi yang ada pada baju ni juga lah.
Tapi aku ada tengok video Archie Arena. Dia ada cakap yang ini melambangkan perkauman kaum asas lah yang ada di Terengganu. Tapi aku pun tak sure sebab aku tak tahu lah, maybe info tu dia dapat daripada designer. Tapi sebab since Terengganu FC pun actually tak ada mengeluarkan kenyataan secara rasmi apa maksud ni. Sebab at first aku ingatkan benda belang-belang ni adalah adalah kira filosofi untuk bentuk papan-papan yang ada dekat kapal tu. Kalau korang tengok dekat video pelancaran tu kan, dia ada macam pakcik nelayan tu tengah adjust kapal tu kan. So kapal tu kan ada bentuk macam line macam ni kan. So aku ingatkan ini adalah kira trademark untuk tu. Tapi aku pun tak sure which one is correct. So bagi aku kalau boleh TFC dapat mengeluarkan at least satu official punya report lah, official punya dalam IG ataupun dalam Twitter kan, dalam social media tentang apa yang ada pada jersey ni lah, apa yang maksud pada jersey ni lah. So jersey ni bagi aku agak, walaupun dia nampak macam biasa, tapi dia ada kekuatan dia tersendiri lah. Okay, and then yang seterusnya adalah panel. So di bahagian bahu ni dia ada beberapa panel tambahan lah. So which is kita boleh nampak dia macam ada satu panel line panjang kat sini, tapi dipisahkan oleh satu warna gold kat sini lah. So sama lah, dia macam ada satu panel panjang dan dipisahkan oleh satu warna gold kat sini lah. So nampak simple tapi okey lah, dia ada movement yang, dia ada satu corak yang baik lah. So dia macam, kalau korang tengok sini dia ada segitiga. So dia ada segitiga balik kat sini, dan dia ada segitiga balik kat sini lah. Dan dia ada satu lagi segitiga dekat sleeve ni. So dia macam aku tak tahu, aku tak sure apa maksud behind the scene. So sebab dia orang tak explain. Tapi kira untuk corak pattern agak nice juga lah. And okay, untuk di bahagian belakang, so aku rasa aku dah ter-explain banyak kat bahagian belakang. So which is kat top back ni, ni ada gambar kapal. So ini adalah sinonim filosofi yang diketengahkan pada jersey ni lah. Dan dekat bawah masih lagi mengekalkan sponsor-sponsor lah. Dan ini adalah ruangan handset lah. So untuk Terengganu seperti biasa, name set memang aku akan buat lambat. Usually name set biasanya aku akan buat sebab Terengganu adalah pasukan yang aku support. So biasanya aku akan tunggu by end of the season lah. So untuk tengok player mana yang agak sesuai untuk diletakkan name set lah pada baju ni. Okay, kita tengok apa yang ada dekat dalam jersey ni. Untuk di bahagian dalam pada jersey ni, ni je lah. So hanyalah pattern panel yang terdapat pada baju ni lah. So detailing panel lah. Cuma yang menariknya, okay, di bahagian first aku pergi di bahagian belakang ni dulu lah. So dekat atas ni dia ada tulis iaitu tolak bara. Okay, atau orang Terengganu panggil tolak bara lah. Tolak bara. Dan juga dia ada umbro. Dan juga dia ada graphical macam ombak air ni. Okay, tolak bara ni secara jujurnya aku orang Terengganu, aku pun tak pernah dengar mengenai tolak bara ni. Dan aku tanya juga kawan-kawan aku yang boleh kata pure Terengganu kan. Even aku tanya Nakwit pun, okay, aku rasa mesti orang Terengganu mungkin kenal Nakwit tu siapa. Okay, Nakwit ni kira apa, dia kira banyak menyanyikan lagu-lagu yang berbaskan berasaskan tradisional di Terengganu. So dia pun tak tahu apa maksud tolak bara ni. Dan aku tanya banyak juga kawan-kawan aku, banyak orang tak tahu. And aku Google. So tolak bara ni dia macam like penjodoh bilangan peribahasa penjodoh bilangan tak lah. Dia macam peribahasa something like that lah. Dia macam mengexplainkan tentang pengimbang, something like pengimbang pada sampan untuk menghadapi ombak something like that lah. So aku rasa Acik pun ada explain dalam video review dia. Cuma itulah apa yang aku boleh buat as a palatau aku
untuk berkaitan dengan jersey ni. So maksudnya maybe ombak tu adalah cabaran kepada pemain di atas padang ketika menghadapi lawan untuk mencapai kejayaan. Dan tolak bara tu untuk mengimbangi kejayaan mereka lah. Maybe tolak bara ni reference to fans kita. Dan juga yalah, mungkin baju ni lah kan, kira dia punya arsenal dia lah, kira dia punya peralatan untuk pergi ni lah kan, pergi mencari ikan apa semua, rezeki apa semua lah. So itu aku punya adaptation lah. So aku tak sure dia punya ni. So macam aku cakap tadi balik, so berbalik pada apa yang aku cakap tadi, sepatutnya Terengganu FC at least keluarkanlah satu statement benda tolak bara ni, dan at least apa cerita kat JC ni kan. Buat macam aku rasa Selangor FC kan, Sabah FC pun ada buat kan, at least something lah, satu post biasa pun aku rasa okey dah kan. Sebab dulu biasanya we bleed black and white, so aku rasa benda tu even dia ada lagu kan, so benda tu terang lah, okay? Orang pun faham, okay, we bleed black and white, okay, memang hitam dan putih, tu memang untuk Terengganu lah, memang lirik dia pun orang boleh faham lah, memang lirik pun straight to the point, lagu we bleed black and white tu. Tapi untuk tolak bara ni dia macam masih lagi menjadi misteri, so aku tak tahu. So aku harap kalau boleh media TFC ke apa kan, at least boleh tolong lah explain something, apa maksud tolak bara ni lah. So and then untuk tag, so ini adalah tag dia, tag Umbro kali ni, just a simple tag, normal tag biasa saja. Cuma yang agak specialnya dia adalah sikit kat sini, from season pros to players on the street, we want you at your best. So we make apa benda semua dia bala lah. So dia adalah ni kata-kata hikmah dan juga adalah logo Terengganu FC lah. So kira okey lah, kira maksudnya dia ada special khas untuk kira daripada Umbro, khas lah untuk jersey ni. Selalunya kalau tak ada beberapa jenama yang besar tu dia just pakai tag standard brand tu sendiri kan, tapi untuk ni Umbro dia macam ada khas lah untuk ni. Yes, walaupun dibawa khas oleh Al Ihsan, tapi for sure untuk design jersey ni pun sebenarnya directly is by Umbro jugalah, sebab aku rasa Umbro pun agak particular juga dengan produk apa yang diorang keluarkan lah. Okay, jadi sebelum aku pergi kepada rating untuk jersey ni, jersey ni aku boleh katakan agak ringan, so aku boleh consider antara jersey paling ringan kot dalam sejarah bola sepak kita lah. And untuk season ni for sure jersey ni paling ringan, dan maybe sebab tu dia buat ni semua silk screen and so on apa semua lah. So memang dari segi kain apa semua, and even video yang ditunjukkan oleh Football Republic dan Al Ihsan juga ditunjuk macam satu baju turun dan macam baju ni tergantung dan dipotong gunting, turun ataupun berat, dan ada bulu-bulu burung, so dia menunjukkan berat tu sama, so dia nak menunjukkan baju ni betapa ringan lah. So yes, berbalik kepada rating. Sebenarnya apa aku nak cakap ni lah. Sebenarnya aku nak relate kan. Rating aku kali ni, aku akan buat dua type of rating lah. Sebab untuk baju ni dia macam fans mostly akan, aku rasa for sure aku tak berapa suka sangat dengan apa yang diberikan oleh Umbro kepada ni lah jersey Terengganu ni. Sebab first dia pakai silk screen, and usually kalau macam jersey biasa dia akan pakai heat press dan apa semua lah, 3D TPU apa semua. So tapi dari segi teknologinya aku rasa player akan suka, sebab dia memang ringan, dia memang tak adalah nak 3D TPU apa semua. So bila hands on, bila pakai pun dia tak adalah nak rasa macam melekat-lekat apa semua lah. So dia memang agak selesa, memang fitting dia pun aku rasa agak selesa. So tak apa, untuk fitting tu nanti aku akan ceritakan kemudian. So rating tu dari segi overall, dari segi overall lah, macam standard borak jersey, aku akan bagi 7.7 daripada 10. Ini adalah standard untuk borak jersey lah. So standard untuk secara overall. Tapi in term of teknologi, kita tolak tepi kosmetik
semualah. Ini in term of technical dia, maksudnya technical teknologi dia yang dipersembahkan pada baju ni. Okay, aku bagi 9/10. So okay, so ini maksud aku ini adalah untuk teknologi lah, maksudnya dari segi untuk pemain, dari segi engineeringnya lah kot, macam tu lah, lebih kurang macam tu lah. So kita tengok fitting test untuk jersey Terengganu FC. So ini adalah fitting test untuk jersey Terengganu FC bagi tahun 2022. Jadi untuk jersey ni memang agak ringan, dan dari segi cutting dia pun agak, aku rasa agak dia tak se-fit AL Sport ataupun era Colbert. Okay, dia macam, dia kurang sikit fit. Dia fit tapi dia tak se-fit AL Sport ataupun Colbert lah. Ini untuk aku lah, dia macam agak ada loose sikit lah. And then memang ringan. Memang jersey ni agak ringan lah. Dan okay, aku terlupa tadi nak share dengan korang packaging dia macam ni je lah. Okay, ni packaging dia. So just normal plastik, macam standard jersey brand mahal-mahal lah. brand international lah kan. Okay, memang standard brand international macam ni lah. So untuk Terengganu FC tahun ni, setakat ini diorang telah mengeluarkan home dan third kit dan juga kesemua jersey goalkeeper lah. So semua away saja, masih belum lagi diriliskan lah. And untuk third kit tu aku dah test, so aku dah pegang, aku dah buat fitting test dah pun, and dia punya kain dia pun lebih kurang macam ni. Memang jenis ringan apa semualah. Memang aku suka lah, aku appreciate dia punya teknologi lah. Cumanya dia punya kosmetik tu aku tak faham apa yang dia nak sampaikan. So yang aku nampak dia biru, and then dia nampak lah macam bentuk-bentuk air tu. So apa yang aku nampak just like sorry to say lah, ini pandangan aku je lah. Aku nampak dia macam aliu basi je sebenarnya. Tapi aku tak tahu lah, maybe minyak ke apa, laut-laut kan yang berkaitan dengan Terengganu lah. So berbalik pada apa yang aku cakap awal tadi, kalau boleh explain lah sikit kan, at least buat satu posting ke kan, apa behind the scene, apa behind the meaning of design untuk setiap jersey ni lah. So aku pasti designer dah perah otak kan, dah perah keringat dia kan untuk buat jersey kan, untuk menceritakan, tapi benda tu tak di-share kan. So macam tak best lah kan. Sebab tengok macam Sabah FC, macam Selangor kan, diorang share. So at least kita pandang jersey tu pun dah lain dah kan. Macam jersey away tu, kalau aku rasa kalau Selangor tak explain, dia buat bodoh je, aku rasa orang pun pandang pun macam macam hijau teal, pink, macam tu je lah kan. So kalau bila dia explain, kita akan tengok view lain lah. Even macam Melaka pun, aku rasa Joe Zakaria ada review. So bila dia explain, so kita akan pandang dari segi sudut yang lain lah. Kalau dia tak explain, so kita macam terima je lah kan, macam as it is lah. Okay, untuk Terengganu so far, jersey yang ada hanyalah player issue baru. Baru player issue saja. Apa benda lah aku nak cakap. Okay, Amro hanya mengeluarkan range player issue. So belum, aku tak sure akan ada fan issue ke replica issue and so on after this. Tapi aku percayalah, memang fans pun ramai tak berapa, dia menjadi bercampur lah. Ada yang suka, ada yang tak suka lah. So which is, kalau yang tak suka tu aku faham lah, sebab mostly baju ni aku rasa memang teknologi dia memang dikhaskan untuk memang player lah. Memang aku tengok dia punya achieve dia tu, dia nak dapatkan pergi pergi kepada ringan and keselesaan pemain di atas padang lah. So kalau untuk replika nanti maybe boleh keluarkan macam ni lah kot kan, macam zaman-zaman AL dulu ke kan. And satu lagi, fan issue full sublimate lah kan, untuk level-level yalah kan, harga punya mampu milik and so on lah. So tu aku tak pasti lagi apa plan Amro. Even for now pun, keluar yang play issue pun hanya boleh dapat dekat di Terengganu saja. Okay, Alisan dan juga Football Republic di Terengganu, dan di Lembah Kelang pun Football Republic Sunway pun baru saja masuk
minggu ni. So dia dah start slowly to expanding lah. So aku harap in the future akan ada banyaklah juga beberapa variant, so supaya fans dapat banyak choice lah kan untuk dalam pemilihan jersey ni lah. So itu saja daripada aku untuk borak jersey hari ni. Satu lagi, untuk perkembangan pasukan Terengganu up until now belum lagi ada competitive match, even Piala FA dan juga Liga Super. So as of kita tahu agak malang sikit lah lawan Terengganu, mostly ditimpa musibah apa semua lah kan, sebab kena COVID and so on lah. So the first match of Terengganu will be in Ramadan, okay, di bulan Ramadan, dan aku rasa first 3 match tu pun semua game away. So all the best untuk TFC. Dan dia punya KPI tahun ni pun at least 1 piala. So aku harap boleh dapat 1 piala. Okay, aku harap boleh dapat. Itu sajalah daripada aku. Okay, sebelum aku pergi rapid lagi. So apa pendapat korang tentang jersey Terengganu FC Home untuk tahun ni? So tinggalkan di ruangan komen. Okay, tinggalkan pendapat korang. Selain daripada korang rasa ni jersey Newcastle, korang rasa ni jersey Juventus, korang rasa ni jersey Santos, korang rasa ni jersey Notts County, except for that, okay, except for that, okay, aku nak korang punya pendapat korang apa tentang teknologi ke, apa tentang tak kisahlah apa kan, selain daripada kembar jersey ni, itu tuat tepi lah kan, tuat tepi lah. Okay, so itu saja daripada aku. Segala salah dan silap itu semua datang daripada aku, dan segala yang baik itu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So jadi aku Farhan Roslan mengundurkan diri dengan kalimah Assalamualaikum dan bye bye.